Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. So hari ini sahabat semua, saya ingin membacakan satu ulasan yang begitu menarik sekali untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Ya, daripada pemerhati politik, penganalisis politik. Ya, kalau kita tahu kemarin adalah hari yang dijanjikan oleh pihak pembangkang. Ya, yang mana kononnya kerajaan akan berganti, Perdana Menteri akan bertukar. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya, kemarin juga adalah hari pendakwaan buat MB Lato-Lato, tetapi ya dengan berbagai alasan mencari kaedah untuk melengahkan, mereka berjaya. Bukan berjaya menebuk atap, tapi berjaya ya untuk melengahkan perbicaraan kepada MB Lato-Lato itu. Jadi apa ulasan daripada pemerhati politik ini, sahabat semua, yang ingin saya kongsikan dengan Anda? Katanya ilusi ya, mengapa ilusi tebuk atap menggulingkan kerajaan ini hanya membuang masa. Oh, itu antara kenyataan panas ya daripada pemerhati politik ini, yaitu Dr. Mahdi Hassan. Buat kali yang entah keberapa katanya, cerita panas tentang pertukaran kerajaan akhirnya kehabisan steam. Premier Sarawak menyatakan dengan tepat sekali bahwa kerja untuk menumbangkan kerajaan persekutuan hanyalah membuang masa. Bagi beliau, hanya orang paloi atau bodoh saja yang boleh terjebak ke dalamnya. Sebagai seorang yang pernah mengkaji tentang subjek ini, saya ingin menunjukkan betapa naifnya untuk mempercayai bahwa kerajaan Madani boleh tumbang dengan begitu mudah. Berdasarkan sejarah, katanya, ada beberapa prasyarat yang diperlukan untuk menjayakan pertukaran kerajaan melalui kaedah pintu belakang ataupun tebuk atap. Panas ya kenyataan daripada Dr. Mahdi Hassan ini. Syarat yang pertama katanya, pihak yang ingin menumbangkan mestilah mempunyai kuasa dan sumber keuangan yang lebih besar berbanding pihak yang ingin ditumbangkan. Pada tahun 2008, projek 16 September ya oleh Pakatan Rakyat, Gabungan Keadilan PAS dan DP untuk mengambil alih kerajaan pusat telah gagal menjadi kenyataan. Ini karena Pakatan Rakyat walaupun sudah menguasai 5 buah negeri masih tidak berupaya menyaingi segala kelebihan yang dimiliki Barisan Nasional sebagai parti pemerintah. Sebaliknya, rampasan kuasa Perak pada tahun 2009 dapat direalisasikan kerana kerajaan Pakatan Rakyat di Perak tidak mampu berdepan dengan segenap kekuatan yang dimanfaatkan oleh kerajaan Barisan Nasional ketika itu. Jadi kuasa parti pemerintah jauh lebih besar. Jadi adakah perancang langkah Dubai yakin bahawa mereka boleh mengatasi kuasa tawar-menawar yang dimiliki oleh parti pemerintah? Soalnya, hakikatnya apa yang pembangkang mampu tawarkan hanyalah janji-janji manis semata-mata. Mungkin mereka mendapat semangat baharu dengan sokongan dua orang tokoh besar yang memiliki kekayaan pribadi dan anak-anaknya. Namun begitu, transaksi jual beli wakil rakyat tidaklah mudah dilaksanakan oleh pembangkang kerana kerajaan menguasai badan penguatkuasaan yang mampu menghalangnya. Syarat yang kedua ialah faktor istana. Perancang langkah Dubai mungkin terdesak untuk membuat percubaan terakhir sebelum berlakunya peralihan kuasa di istana. Melantik Perdana Menteri urusannya mudah kerana ia adalah kuasa prerogatif yang di Pertuan Agong. Perkara yang lebih sukar ialah melucutkan jawatan seseorang Perdana Menteri dalam keadaan satu sokongan majoriti ya kepadanya yang dipertikaikan. Nizar Jamaluddin pernah dilucutkan jawatan Menteri Besar oleh Perak, Sultan Perak, tanpa melalui undi tidak percaya di Dewan Negeri. Walaupun akhirnya disahkan oleh Mahkamah Persekutuan, keputusan itu telah mencetuskan krisis politik dan perlembagaan serta mencalar imej istana. Oleh itu katanya bukanlah mudah bagi yang di Pertuan Agong melucutkan jawatan seseorang Perdana Menteri tanpa melalui undi tidak percaya di Dewan Rakyat. Keabsahannya akan sentiasa dipertikaikan dan ia tidak pernah berlaku sebelum ini di peringkat persekutuan. Tidak masuk akal bagi yang di Pertuan Agong untuk membuat keputusan kontroversi yang akan menjerumuskan negara kepada krisis politik pada hari-hari terakhir pemerintahannya. Kalau benar pembangkang ada angka yang cukup, bawalah usul undi tidak percaya ke Dewan Rakyat. Itulah cara yang paling absah dan akan memelihara kemuliaan yang di Pertuan Agong daripada sepak terajang permainan politik. Ya, syarat yang ketiga, mesti ada calon Perdana Menteri yang jelas dan berwibawa untuk menggantikan penyandang. Bakal Perdana Menteri tersebut akan berhadapan dengan tugas yang berat untuk memimpin satu kerajaan campuran yang boleh tumbang pada bila-bila masa. Jika calon itu tidak berkemampuan, beliau tidak akan mampu bertahan lama. Lihat sajalah apa yang berlaku kepada dua orang Perdana Menteri yang lahir daripada tebuk atap, yaitu Perdana Menteri ke-8 dan ke-9. Dalam desas-desus langkah Dubai, siapakah sebenarnya calon Perdana Menteri yang ditampilkan soalnya? Jadi hakikatnya mereka tiada calon yang jelas sehingga terpaksa menyebut
berbagai nama untuk menggantikan Anwar. Itu sahaja sudah menggambarkan betapa rapuhnya kerajaan campuran yang akan terbentuk jika ditakdirkan ia menjadi kenyataan. Akta lompat parti halangan besar. Walau apapun, halangan terbesar untuk menukar kerajaan melalui pintu belakang ialah undang-undang anti lompat parti yang telah berkuat kuasa sejak tahun 2022. Undang-undang tersebut adalah game changer, pengubah permainan yang dibuat bagi menghalang permainan elit politik untuk menukar kerajaan mengikut nafsu mereka. Mengikut undang-undang tersebut, ahli parlimen yang melompat parti akan kehilangan kerusi parlimen yang disandangnya. Jika dia tidak mengisytiharkan keluar parti tapi ingkar dengan keputusan parti, dia boleh dipecat. Bagi parti yang sudah memindah perlembagaan seperti UMNO ya, dan juga parti dalam Pakatan Harapan, pemecatan itu akan menyebabkan ahli parlimen tersebut hilang kerusi. Keberkesanan undang-undang ini telah terbukti selepas PRU 15 yang lalu. Muhyiddin Yassin gagal menjadi Perdana Menteri apabila sebagian ahli parlimen kecut perut dengan undang-undang anti lompat parti. Dalam sejarah negara, sebenarnya belum pernah ada mana-mana Perdana Menteri yang berjaya dilucutkan jawatannya melalui gerakan pintu belakang oleh pembangkang. Dalam langkah Sheraton pada tahun 2020, Tun Mahathir bukanlah ditumbangkan oleh pembangkang atau sesiapapun. Namun beliau sendiri yang menumbangkan kerajaannya dengan meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Sekiranya mahu sebagai Perdana Menteri, beliau boleh saja menghalang kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan. Bagaimanapun, perkiraan utamanya baginya adalah untuk menghalang Anwar menjadi Perdana Menteri yang seterusnya. Jadi akhirnya segala hiruk-pikuk di media sosial tentang pertukaran kerajaan pada masa ini hanyalah kempen perang psikologi yang dikitar semula berkali-kali. Para TikToker dan YouTuber memerlukan cerita-cerita hangat untuk memastikan sumber pendapatan mereka tidak terputus. Parti pembangkang seperti Bersatu terpaksa terus mengalu-alukan lagu tukar kerajaan bagi mengekang lebih ramai ahli parlimennya daripada menyokong Perdana Menteri. Yang menjadi mangsa ialah penyokong-penyokong pembangkang yang telah berkali-kali diperbodohkan dengan ilusi pertukaran kerajaan. Sama ada benar atau wujud hanyalah perang saraf, langkah Dubai atau apa-apa gerakan untuk menjatuhkan kerajaan tanpa pilihan raya adalah memudaratkan. Ia adalah aksi sabotaj yang memberi kesan buruk kepada kestabilan politik dan ekonomi. Jalan untuk mencapainya pula dipenuhi dengan amalan rasuah, khianat dan hipokrasi yang dikutuk oleh agama. Undang-undang anti lompat parti yang bertujuan untuk menghalang episode pengkhianatan dan tepuk atap seolah-olah tidak bermakna. Walhal, undang-undang itu telah disokong oleh semua parti politik ketika ia diluluskan di parlimen. Sudah sampai masanya kerajaan Madani membuat reformasi dalam sistem demokrasi berparlimen bagi menoktakan ketagihan tepuk atap demi masa depan negara dan rakyat. Itu antara ulasan ya daripada Dr. Mahdi Hassan. Ya, beliau adalah pengurusi Madani Research Center. Terbaik. Satu kenyataan yang begitu baik sekali sahabat-sahabat semua. Dan sekaligus sebenarnya segalanya terjawab bahwa segala tindakan, segala rancangan untuk menjatuhkan kerajaan sebenarnya tidak lain tidak bukan itu hanyalah cerita-cerita dongeng semata-mata. Jadi noktakan ketagihan cubaan tepuk atap tanpa melalui pilihan raya itu antara kenyataan yang dinyatakan oleh seorang lagi yaitu Helmi Muhammad Fuad. Yang ini dia antara kenyataan beliau seirama dengan pandangan daripada individu yang saya bacakan ulasannya tadi sahabat semua. Jadi kalau kita lihat sudah sampai masanya kerajaan Madani melakukan reformasi dalam sistem demokrasi berparlimen dengan menoktakan ketagihan tepuk atap demi masa depan negara rakyat. Itu dia terbaik. Jadi saya setuju ya dengan perkara ini sahabat-sahabat semua. Ya, supaya perkara ini tidak lagi berlaku di dalam negara kita, dan hentikan segala ketaksuban, hentikan segala kerakusan ya dengan hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan parti, sanggup melakukan apa saja dengan menjajah fitnah, tuduhan, berita-berita palsu. Kita boleh nampak ini yang sedang berlaku hari ini sahabat-sahabat semua. Jadi itu sedikit tambahan daripada saya. Bagaimana dengan Anda sahabat semua? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapak pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera.
Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.